Abu Uwais Channel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Abu Uwais. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini kita akan sambung topik pembelajaran kita, iaitu Pendidikan Islam tahun 5 yang bertajuk Beriman dengan Hari Akhirat. Apakah itu beriman dengan hari akhirat? Pasti kita tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti, bukan? Okey, apa-apa pun sebelum kita teruskan pembelajaran, mari kita lihat objektif pembelajaran. Murid-murid, berikut merupakan objektif pembelajaran. InsyaAllah, di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengetahui pengertian hari akhirat serta dalil dari Al-Quran, memahami hukum beriman hari akhirat dan dalil dari Al-Quran, dan mengenal pasti peringkat alam akhirat. Baiklah, itu sahaja objektif pembelajaran pada hari ini. So, jangan buang masa, ambil kertas, ambil pensel, jom kita pergi belajar, okey? Murid-murid, sila lihat pada paparan gambar. Gambar yang pertama adalah gambar puting beliung atau di dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai twister. Seterusnya adalah gambar letupan yang sangat besar yang telah berlaku di sebuah bandar. Kemungkinan banyak kematian dan kehancuran telah berlaku. Berikutnya adalah gambar tsunami. Biasa kita dengar kisah-kisah negara yang dilanda tsunami. Pastinya banyak kematian yang telah direkodkan. Seterusnya adalah gambar letupan gunung berapi. Kita tak perlu lihat jauh, negara jiran seperti Indonesia telah berlaku letupan ataupun letusan gunung berapi yang menyebabkan banyak kemusnahan dan kehancuran. Dan gambar yang terakhir adalah gambar gempa bumi. Ya, dulu kita biasa dengar gempa bumi berlaku di luar negara seperti negara Eropah ataupun negara Asia Barat. Kini, gempa bumi banyak berlaku di dalam dunia. Ianya menunjukkan bahawa dunia menghampiri hari akhirat. Sesuailah dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu beriman dengan hari akhirat. InsyaAllah, di dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita akan fokus dan mengetahui cara bagaimana untuk kita beriman dan percaya dengan hari akhirat. Baiklah, mari kita pergi ke paparan seterusnya. Pada paparan ini, kita akan melihat apakah pengertian hari akhirat. Mari kita lihat bersama-sama. Hari akhirat. Hari akhirat bermaksud hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti manusia akan dibangkitkan. Manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dihitung amalannya bagi menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Hari akhirat bermaksud hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti manusia akan dibangkitkan. Manusia juga akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dihitung amalannya bagi menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Baiklah, pada paparan berikutnya, kita akan lihat lebih terperinci apakah yang dimaksudkan dengan hari akhirat. Mari kita pergi ke paparan seterusnya. Murid-murid, pada paparan ini, kita akan melihat lebih lanjut apakah itu hari akhirat. Sila beri perhatian. Hari akhirat. Hari akhirat dikenali sebagai hari berlakunya kehancuran, di mana bumi dan alam semesta akan hancur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ketika mana sangkakala telah ditiupkan, bumi dan alam semesta akan hancur binasa. Hari akhirat dikenali sebagai hari di mana manusia akan dibangkitkan. Manusia yang telah hidup daripada zaman Nabi Adam AS hinggalah manusia yang terakhir merasai hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dikumpulkan di satu tempat yang dipanggil padang mahsyar. Hari akhirat juga dikenali sebagai hari di mana manusia dihimpunkan di padang mahsyar. Apakah tujuan mereka dihimpunkan? Tujuannya adalah ingin melihat sama ada mendapat pembalasan yang baik ataupun pembalasan yang buruk. Dan terakhir, hari akhirat dikenali sebagai hari menerima pembalasan. Di situlah manusia akan lihat amalan mereka di dunia sama ada dibalas ke dalam syurga
ataupun di dalam neraka. Murid-murid, itulah yang dipanggil sebagai hari akhirat. Di sinilah perincian yang perlu murid-murid ketahui supaya murid-murid dapat faham apa yang dimaksudkan dengan hari akhirat. Pada paparan ini, kita akan lihat apakah bukti ataupun dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa hari akhirat itu akan berlaku. Mari kita lihat bersama-sama. Dalil ataupun bukti Al-Quran. Dalil atau bukti dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Surah Al-Hajj. Maksudnya, wahai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya, kegoncangan hari kiamat itu sesuatu perkara yang amat besar. Baiklah murid-murid, melalui bukti ataupun dalil yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa hari kiamat itu digambarkan dalam bentuk kegoncangan, di mana bumi akan bergoncang, bumi akan hancur, dan ianya amat pasti berlaku. Justru itu, perlu kita ingat bahawa hari akhirat akan berlaku dan masa ataupun waktu bilanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Murid-murid, pada paparan ini, kita akan lihat apakah hukum beriman hari akhirat bagi sekalian orang Islam. Hukum beriman pada hari akhirat bagi sekalian Muslim adalah wajib. Wajib bagi orang Islam untuk mempercayai adanya hari akhirat itu. Buktinya ada disebut di dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Surah Al-Baqarah. Maksudnya, tetapi kebaikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhirat, para malaikat, segala kitab dan seluruh para nabi. Inilah dia dalil ataupun bukti yang menunjukkan bahawa wajib bagi sekalian orang Islam untuk mempercayai dan beriman bahawa adanya hari akhirat. Baiklah, mari kita pergi ke paparan seterusnya. Murid-murid, sila lihat pada perkataan di bawah. Perkataan itu menunjukkan bahawa when the hour comes, everything will die. Maksudnya di sini, apabila tibanya masa, segalanya akan musnah, segalanya akan mati. Sesuailah dengan kehendak hari akhirat, di mana apabila telah sampai waktunya kehancuran, kegoncangan, segala-galanya akan hancur. Itu merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada paparan ini kita akan lihat peringkat-peringkat alam akhirat. Satu persatu kita akan lihat tangga-tangga penitian manusia dan makhluk kepada alam akhirat. Mari kita lihat bersama-sama. Peringkat pertama bagi hari akhirat dikenali sebagai kehancuran alam, di mana semua makhluk akan mati dan dihancurkan. Seperti mana yang telah saya ceritakan sebelum ini, semua makhluk akan hancur setelah ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringkat kedua dikenali sebagai peristiwa kebangkitan, di mana manusia ataupun makhluk daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah umat Nabi Muhammad SAW yang telah mati akan dibangkitkan semula. Mereka akan dikumpulkan di satu tempat yang dipanggil Padang Mahsyar. Ketiga, peringkat ketiga disebut sebagai perhimpunan di Mahsyar, di mana perhimpunan makhluk di Mahsyar bertujuan untuk pengadilan. Di situlah keadilan sebenar-benarnya akan berlaku. Peringkat seterusnya
dikenali sebagai perhitungan amalan. Apabila manusia telah dikumpulkan di padang mahsyar, setiap manusia akan dihitung amalannya semasa di dunia. Ketika ini, mereka akan mendapat buku amalan. Buku amalan yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Di situlah akan dilihat amalan manusia secara terbuka. Peringkat yang terakhir dikenali sebagai peringkat syurga dan neraka, di mana balasan syurga bagi orang yang soleh ataupun orang yang mengamalkan atau mengerjakan amalan kebaikan. Manakala balasan neraka bagi orang yang kufur dan tidak mengikut dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia peringkat-peringkat alam akhirat. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari beriman dengan hari akhirat. Kita juga telah mengetahui pengertian hari akhirat berserta dengan dalil berkenaan tentang hari akhirat. Kita juga telah mempelajari hukum beriman bagi hari akhirat berserta dengan dalil melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, kita juga telah selesai mempelajari peringkat-peringkat alam akhirat. Justru itu, murid-murid diminta untuk memahami ataupun sekiranya tidak faham terhadap pembelajaran, diminta untuk bertemu dengan guru pendidikan Islam di sekolah masing-masing. InsyaAllah, murid-murid akan dapat kefahaman dan bimbingan melalui pembelajaran oleh guru-guru pendidikan Islam di sekolah. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran. Akhir kata dan harapan dari saya supaya murid-murid dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari sebentar tadi. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya mudah anda dapat notifikasi video pembelajaran pendidikan Islam. Sekian saja daripada saya, Abu Uwais Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.